Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Okay, last topic, chapter 6, transportation model. Okay, kita akan go through hari ni determine the natural solution. Kita akan tengok Northwest Corner Rules and least cost method. Okay, dalam syllabus kita cuma perlu cover Northwest Rule and then least cost method. Kalau awak tengok dalam buku statistik ataupun mana-mana buku yang berkaitan dengan transportation, sebenarnya ada lagi method yang lain untuk kita boleh settlekan transportation ni. So hari ni saya akan cover dua-dua untuk method Northwest dengan least cost. Okay. Yang ni biasanya berkaitan dengan apa tu? Logistik, transportation. Biasanya kita kalau boleh nak minimize kita punya cost. Okay, dalam final exam soalan biasanya diberikan macam ni and then you have to come up dengan table ni. Table ni kita akan buat. Okay, soalan dalam final macam ni, 25 mark. So, dapat saja soalan, apa yang perlu awak buat? First, cari dulu transportation cost, table transportation cost. Sebab transportation cost table ni adalah guideline untuk awak buat table nanti. Sebab dalam soalan biasanya akan diberikan demand, supply and also transportation cost. Dalam soalan ada 3 ya, demand, supply and transportation cost. Okay, guideline kita untuk kita buat table adalah transportation cost. Kalau tengok pada sini, transportation cost WXYZ and then WXY. Okay, kalau tengok bila kita buat table, nampak tak? WXYZ ABC. Okay. WXYZ, WXY juga. ABC ni. Okay, ini kalau kita tengok WXYZ, sini ABC. Ada. Okay. Bila kita buat table, so dia akan jadi kalau awak tengok WXYZ ABC and then nampak tak ini adalah transportation cost yang dekat sini ni. Ini adalah transportation cost 28, 22, 32, 18, 16, 34 and so on. This one is transportation cost. Kalau tengok saya dah transfer kat dalam table ni 28, 22, 32, 18 ni semua berada dalam ni kan. Kotak yang kecil ni kan. Ini adalah transportation cost. Okey, dalam soalan final diberikan macam ni. Transportation cost adalah guideline untuk kita buat table. Dan kita masukkan transportation cost ni ke dalam setiap kotak kecil ini. Okey, then baru kita tengok. Okey. Di sini adalah demand dan dekat atas ni adalah supply. So dalam soalan final, untuk row, bila kita buat saja table untuk row ni adalah demand and then untuk supply for this column adalah supply. Column ni adalah supply, row ni adalah demand. Okey, kalau tengok demand WXYZ ni kan 280, 200, 360, 480. Okey, nampak tak demand? Kita akan tulis dalam row ni W adalah 280, X adalah 200, Y adalah 360, Z adalah 480. And then untuk supply A 300, B 420 and then C 300. Okay, so tengok A 300, B 420, C 300. Then apa yang perlu buat? What you have to do? Perlu add up demand ni, total demand and then total supply.
So sama ada awak nak totalkan dekat sini ataupun dapat saja soalan. Kalau tanya saya dapat saja soalan, what you have to do first kali adalah total up demand and supply. Okay. Dan bila awak tambahkan, okay, kita add up, ini adalah supply 0 to 1 3 to 0 and then total demand 0 okay 1 3 to 0 kan juga. Total demand and total supply must be equal. Mesti sama. Okay, kalau tak sama, for example, let's say katalah bila kita buat, kita total up, kita dapat yang ni 1 2 2 0. Yang ni kita dapat 1 3 2 0. So, supply tak cukup lagi berapa? 100. 100 tak cukup lagi 100 kan? Betul. 100 ni tak cukup pada supply. So means that you have to add up supply. Kalau tak cukup. That's why first dapat soalan je, you have to total up demand and supply. Must be equal dua-dua tu demand and supply. Then kalau tak cukup, for example, okay, this one is demand. Kan? Kalau kita buat tadi 280, 200, 360, 480. Okay, ini adalah supply. 300, 420. Okay, let's say kata kat sini 500 Sini 500. So tak cukup lagi 100 kan? 100 tambah sini baru kita dapat 1320. So means that you have to add up one more row. Faham tak? Bila kita add up kat sini, okay, kalau tengok sini kita perlu tambahkan kita perlu add up one more row. So yang kita add ni adalah dummy, D-U-M-M-Y. So dia punya ni bila kalau kita buat nanti table kan, kita dalam table kecil dia kita akan buat 28, 22, 32. So for dummy 0. Semuanya akan jadi 0. Okay, faham tak? First one you have to total up demand and supply must be equal. Kalau tak sama, so dekat mana yang tak cukup tu awak kena tambahkan, whether for demand or supply. Okay, boleh faham ke? Faham. Okay, kita tengok yang ni Ini adalah daripada soalan ni, kita come out dengan ini adalah first table. Okay, method yang saya akan gunakan adalah northwest corner rule. Okay. Okay, kita tengok dulu kalau northwest corner rule, masa kita belajar dulu, northwest kat mana? Sini kan? Betul tak? Northwest sini. So means that kita akan start daripada sini nanti. First kita akan start daripada sini. So demand 280, supply 300, berapa saya nak letak dekat sini? Demand 280, supply 300, berapa dekat sini? 290. 290. Ada lagi nak cuba? 280 for demand, 300 for supply. So berapa kat sini? Shidi berapa Shidi? 280. Macam mana awak dapat 280? Sebab puan yang dekat tadi demand dengan supply kan. Dia dalam row demand. Jadi dia demand yang pertama untuk A adalah 280 sebab dia dalam row. Macam mana cerita? Okey, macam ni lah paling mudah. Okey.
mak awak cakap, okay, pergi kedai beli 280 helai baju. Okay. Go and buy 280 dress for you. Okay. Mak awak cakap. Bila awak pergi dekat shopping complex tu ada 300. Berapa awak beli? Faham tak soalan saya? Mak awak cakap beli 280 helai baju. Bila pergi kat shopping complex tu ada 300 helai baju. Berapa yang awak beli? 280. Ya, sebab kita punya demand adalah 280. Supplier boleh supply 300. Kita akan beli berdasarkan demand yang kita nak. So, here 280. 80. Okay, so the first column ni dah habis. Sebab, okay, 280 plus yang ni equal to yang bawah ni. Kolom ni bila kita tambahkan, mesti dapat figure yang bawah ni. Okay. How about for the row? For the first row, 300 minus 280, balance lagi 20. Kan? Faham tak? Dekat kedai tadi supply ada 300 kan, dah beli 280, so balance ada lagi 20. Okay, 20. Lepas sini kita akan pergi ke sini. Demand 200, supply 20. Berapa kat sini? 20. Betul ke kilah Baki. 20 sini? 180 Aisyah, Haziq, berapa Haziq? Kat sini? 20. 20. Betul ke 20? 20. Kenapa 20. 20? Sebab Kenapa baki dia 20. 300 pula 280. Ke 120 tu buat. Okay. Macam ni. Saya tahu awak confused lagi. Okay. Sekarang ni, berbalik pada cerita tadi, mak pesan suruh beli 200. Bila pergi dekat kedai, ada 20 je. Berapa awak beli? 20 je lah. Apa je puan? 20 je. Demand kita 200. But bila kita pergi kat tempat tersebut, cuma ada 20 je supplier boleh supply kat kita. So, 20 lah. Faham tak? Oh, faham Faham. puan, faham. Kan, demand kita 200. But then bila kita pergi kat tempat tersebut, supplier boleh supply tu 20 je. So, means that kita akan beli 20 je. So, for the row, settle kan? 280 plus 20 equal to 300. So, settle the first row. That's why saya pangkas siap-siap. Okay, sini 200 minus 20, balance lagi 180. Okay, sampai sini faham ke semua? Faham puan. Faham. Okay, suppose the next one saya kena pergi sini. Tapi the first row dah settle, kan? Sini pun dah settle kan the first row. Okay, saya akan pergi second row. Second row for the first column dah settle kan tadi? Okay, so saya pergi ke sini. Sini kalau kita tengok demand 180, supply 420. Berapa dekat sini? 180. 180. Okay, awak nampak dah faham sikit dah. Demand kita 180. Bila pergi kat kedai, supplier boleh supply 420. So, kita akan beli berdasarkan demand kita. So, means that the second column settle. Kan? Kalau 20 plus 180, dah dapat 200. Okay, so settle second column. Okay, 420 minus 180, berapa balance? 240. 240. Okay, 240. Okay, so sekarang dah habis ni, kita pergi ke sini pula. Okay, demand 360, supply 240, berapa dekat sini? 240. Okay, 240. So settle kan row ni? Settle. So sini balance lagi? 360 tolak 240. 120. Okay, 120 lagi. Nanti. Okay. Ini dah, okay. Second row dah settle. Saya pergi the next row. Untuk row C ni, the first column dah, second column dah. Okay, third sini. Demand 120, supply 600. Berapa dekat sini?
120. Okay, settle. 300 minus 120 balance 480. 480. 480. Okay, so sini demand 480, supply 480. So sini adalah 480. So settle. Settle. Okay, faham tak? Faham Puan. Okay, next. Awak calculate occupied apa ni? Sidi? Sidi? Aku pack kolom. Occupied column ke? Dia suruh calculate tu. Yang R plus C minus 1 tu. Occupied apa? Occupied, kalau tak silap saya lah ya. Occupied transportation route, R-O-U-T-E. Okay, R plus C minus 1. Okay, R ni adalah row. R ni adalah row. C ni adalah column. Column. Okay, R row. Row ada berapa? Row ada 1, A, B, C. So ada 3 kan? 3 kan? So 3. Column ada W, X, Y, Z. So 3 plus 4 4. minus 1 equal to 6 6. kan? Okay, kalau tengok occupied transportation route ni, bila kita calculate kita dapat 6. So awak tengok balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, maksudnya betul lah. Patutnya occupied tu ada 6 kat situ, ada 6 dah kat situ. Okay ke semua? Boleh ke? Boleh. 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 Baru table sikit ni. Belum saya peningkan awak banyak lagi ni. Sebab untuk soalan yang ni 25 mark. So kita baru buat initial solution. Initial solution ni dalam final exam dalam 5 mark saja. Maksudnya ada 20 mark lagi. So awak kena faham betul-betul first table awak nak buat. Sebab daripada soalan, kalau first table kita salah, habis semua salah. Kalau demand dengan supply awak dia terbalik, awak akan salah sampai habis nanti. So make sure guideline macam saya cakap daripada total transportation cost ni, ini adalah guideline untuk kita buat first table. Okay. Ini dah ada jawapan ni tadi kan. Okay. So saya pergi next. Lepas tu apa yang perlu awak buat? Kalau soalan mention dekat situ, pada soalan dia dah minta initial solution menggunakan northwest method. Kalau soalan dah cakap initial solution ni, apa yang perlu awak buat? First table tadi. Lepas tu awak perlu calculate total transportation cost. How to calculate total transportation cost? Nampak tak tadi yang kita buat tadi ni? 280-20 ni kan? So apa yang perlu awak buat? Untuk calculate total transportation cost, 280 ni times 28 plus 20 times 18 plus 180 times 16 plus 240 times 14 plus 120 times 20 plus 480 times 36. Okay. Nampak tak apa yang saya cakap tadi? So, ini times ni tambah ini times ni. Awak buat semua yang ada tanda merah dan yang kita buat tadi tu. Times dengan kotak yang kecil ni. Sebab kotak yang kecil adalah cost. Okay, so nampak tak 280 times 28 ni kita dapat, bila kita total up semua, kita dapat 34140. Okay, faham ke tak? Faham. Faham. Saya pergi the next method, saya tak pergi lagi, saya tak habiskan setiap satu, saya akan pergi initial solution saja dulu.
optimal solution ataupun stepping stone method saya akan explain dalam the next class. Saya nak awak faham initial solution dulu hari ni. Saya akan ajar dua-dua method. Okay, kita tengok the next one, least cost method. Masih lagi soalan yang sama yang tadi. Ini dia minta awak selesaikan menggunakan least cost method. Okay, awak still remember tak tadi saya cakap dalam kotak kecil ini adalah total cost kan? Okay, Ya. nama cost dekat sini, least cost bermaksud cost yang paling rendah. Okay, tengok semua cost, semua ya, bukannya setiap row by row. Awak tengok semua ni, keseluruhan ni. Keseluruhan ni, cost mana yang paling rendah? 14. Okay, 14 kan yang paling rendah ni? Okay, Ya. so tengok 14 ni, demand dia 360, supply dia 420, dekat sini berapa? 360. 360. 360. Settle Saya terus pangkas sebab ni dah settle. Saya tak nak tengok sebab yang ni kalau tak nanti confuse. Okay. So sini balance lagi. 80 60. 60. 60. Okay, 60 lagi balance. Okay, next. Mana paling rendah? 16. Okay, 16 paling rendah kan? So, kalau tengok sini, demand 200, supply 60. Berapa dekat sini? 60. 60. So, ini settle ya, row ni dah settle. Sini balance lagi 140. 140. Okay, next one. Mana dia cost paling rendah? 18. 18. Okay, 18 ni 140 demand, supply 300. Sini berapa? 140. 140. Okay, so settle. Sini balance lagi 100. 160. Okay, next one yang mana paling rendah? Okay, kita ada 20. 20 dah settle, nampak tak saya dah pangkas sini kan? Maksudnya tak payah kacau dah. That's why saya pangkas. Kalau tak kita tengok 20. 28. 28. Okay, 28. Demand 280, supply 160. Berapa dekat sini? 160. 160. So settle the first row. Okay, balance lagi 120. 120. Okay, next one mana? 32 kan? 32. Okay, demand 120, supply 600. Berapa dekat sini? 120. 120. So, yeah, balance lagi 480. 480. So lah okay, yang lain dah settle. So the last one yang ni 480. 480. Okay, still remember saya cakap calculate occupied transportation route kan? R plus C minus 1. Row tadi ada 3 kan? ABC 3. 3 plus 4 minus 1 equal to 6. 6. So kalau kita tengok sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, betul lah. Kan? Then what you have to do, you have to calculate total transportation cost. Sama macam tadi. So 160 times 28 plus 140 times 18 plus 60 times 16 plus 360 times 14 plus 120 times 32 and the last one plus 480 times 36. Okay. Then dapatlah jawapan dia. Okay, so far any question? Any question? Tak ada. Okay ke semua? Soalan ni Ya. kalau keluar grade table wajib dibuat lah. Memang kena buat table dan susun betul-betul ikut tanda. Ya, wajib.